Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih untuk anda semua yang baru saja bersama dengan saya Syah Sulaiman untuk Cool TV kita hari ini. Jangan lupa untuk tekan button loceng kat tepi tu dan juga tekan button subscribe dulu, right? Dan untuk sekarang ni kita nak bawakan satu topik untuk anda semua. Mungkin hari ini kita ada seorang dai yang akan bersama dengan kita untuk berikan penjelasan yang mungkin selama ni mungkin kita tertanya-tanya adakah benda ni betul ataupun tidak, ataupun benda ni ada ke dalam Islam sebenarnya kan. Jadi topik yang akan kita bawakan hari ini adalah ziarah kubur adat atau ibadat. Alright, jadi untuk itu kita bersama dengan Dai Izhar Nazri. Apa khabar Dai Izhar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah makin sihat. Syah, macam mana okey? Puasa setakat ni tak ponteng lah? Alhamdulillah tak ponteng sejak beberapa tahun yang lepas, 20 tahun yang lepas lah kot. 20 tahun yang lepas. Sebab 5 tahun saya tak puasa. Dai macam mana okey? Alhamdulillah, okey, alhamdulillah. Kami berceramah ni walaupun kami tak dapat keluar pergi surau, pergi masjid atau pergi mana-mana untuk ceramah, tapi still ongoing ceramah juga through online lah. Alhamdulillah ada platform online ni. Kalau tak pisang jugalah kat rumah ni. Betul tuan. Yang penting usaha untuk kita menjalankan dakwah tu diteruskan kan. Baik. Baiklah tuan, kita nak tanya berkenaan dengan topik kita hari ni, ziarah kubur adat atau ibadat. Sebenarnya mungkin tuan boleh bagi pencerahan sedikit untuk topik ni sebenarnya. Okay, to make it short, supaya penonton kita boleh terus dapat consume terus info untuk kita punya video kali ni. Hukum kita, hukum asal dalam kita nak melawat ataupun kita nak ziarah kubur ni, pada permulaan awal masa zaman Rasulullah dahulu, Rasulullah larang orang Arab dahulu, sahabat-sahabat dahulu untuk ziarah kubur. Kenapa? Sebab takut-takut, risau-risau perangai jahiliah mereka dahulu tu keluar balik. Sebab perangai jahiliah dulu adalah mereka meratapi kat kubur, menangis-nangis, meratap. Jadi disebabkan itu kebimbangan Nabi, maka Nabi larang sahabat-sahabat waktu ketika dahulu itu untuk menziarah kubur. Tapi selepas Nabi nampak ada perubahan daripada segi iman mereka, kefahaman tentang agama, maka Nabi benarkan mereka untuk ziarah kubur. Maka pada asasnya melawat kubur ini adalah perkara yang dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan dianjurkan dalam Islam. Kenapa? Sebab Nabi bagi tahu bila kita ziarah kubur ini sedikit sebanyak akan mengingatkan kita tentang hari-hari yang kita bakal hadapi nanti. One day kita pun akan mati juga, one day kita pun akan mengikuti perjalanan mereka yang sudah pun tiada. Okay? So, sekarang isu di sekarang ni berkenaan dengan bagaimana, apakah hukum kita menziarahi kubur pada hari raya. Adakah ia ibadat ataupun dia adalah ibadat sebenarnya. Dalam mana-mana hadis sahih, tidak ada satu pun hadis yang menceritakan tentang spesifik hari yang perlu untuk kita ziarah kubur. Tak ada pun mana-mana hadis ataupun ayat Quran menjadi sunat ataupun kemestian untuk orang Islam melawat atau berziarah kubur pada hari raya ataupun hari-hari yang tertentu. Maknanya kita boleh ziarah kubur bila-bila masa sahaja. Tak ada spesifik masa. Bahkan kalau cerita tentang ziarah kubur hari raya ni, apa namanya, ulama ada memberikan beberapa hukum bila kita rujuk kepada fatwa ataupun pendapat yang dikeluarkan oleh majlis mufti wilayah persekutuan. Ada dua hukum yang kita boleh tengok sama-sama. Pertama adalah hukumnya makruh. Sebab apa? Sebab tak ada nas yang menunjukkan Nabi menziarah kubur waktu hari raya. Maksudnya tak ada pun hadis yang bagi tahu Nabi ni masa hari raya Nabi ziarah kubur. Tak ada. Okey, itu pertama. Okey, bahkan Nabi minta kita pada hari raya pertama tu, lepas solat raya tu, kita kena terus pergi mengunjung saudara mara dan jiran-jiran untuk kita menyebarkan lagi kegembiraan. Bayangkan sampai tahap kita ni diharamkan untuk puasa hari tu, 1 Syawal. Sebab memang kita bergembira. Jadi dia dah tak kenalah dengan konsep sebenar meraihkan hari kemenangan tu kalau kita pergi kubur. Okey. Ada satu hukumnya adalah harus. Okey, harus untuk kita nak ziarah kubur pada hari raya dibolehkan. Maksudnya tidaklah menjadi pengharaman. Maksud sebab Nabi tak pun sebut spesifik hari ini haram untuk ziarah kubur, tak ada. Maknanya tak ada Nabi larang, tak ada Nabi haramkan, maka boleh untuk kita ziarah kubur. Tetapi lebih baiknya pada hari raya itu tersebut kita mengutamakan untuk meraihkan kegembiraan.
Maksudnya kita menziarahi orang-orang yang masih hidup. Sebab saya tahu ada, kalau kita ni jenis kategori yang terlalu busy bekerja, balik kampung sangat jarang, itulah masanya untuk kita nak lawat kubur atuk, nenek, mak atau ayah kita, maka bolehlah ziarah kubur itu, tak ada masalah. Tapi kalau kita punya rumah dengan kubur mak ayah kita dekat, tak perlu nak tunggu hari raya, hari-hari lain pun boleh, tak ada masalah. Adakah menziarahi kubur ini adalah ibadah dalam Islam? Jawapannya tidak. Ia hanyalah adat saja. Macam contoh adat di pantai timur orang Terengganu, orang dulu-dulu, diorang akan ziarah kubur lepas habis puasa 6. Itu bukan ibadat. Kalau secara ibadatnya, bila-bila masa saja kita dibolehkan untuk ziarah kubur. Bahkan menziarahi kubur ni sangat dianjurkan oleh Nabi supaya kita sentiasa mengingati mati. Alright, Ray, mungkin kita boleh pergi sedikit lagi. Mungkin antara larangan ataupun mungkin ada dalam Islam benda-benda yang kita tak boleh buat ketika kita menziarahi kubur. Okay, good. Pertama sekali adalah ramai orang ada kekeliruan sikit berkenaan dengan perempuan boleh ke pergi kubur. Kan? Jadi sebenarnya perempuan pun boleh untuk pergi kubur, tak ada masalah. Pastikan waktu itu dia dalam keadaan bersih, dalam keadaan menutup aurat dan tidak tabaruj. Tabaruj ni maksudnya jangan make up tebal-tebal, pakai baju lawa-lawa, cantik berlebihan pergi ke kubur. Maknanya kita pergi tu just nice, pakai tudung, pakai baju yang just moderate, biasa-biasa untuk pergi ke kubur. Tak ada masalah untuk perempuan pergi ke kubur asalkan dia dalam keadaan tidak berlebihan dalam tabaruj dan juga dalam keadaan bersih lah. Okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam semasa dekat kubur, bila kita melawat tu, dia tak ada spesifik masa untuk kita nak kena spend 2 jam ke 3 jam ke, tetapi anjurkan untuk sampai dekat kubur untuk kita memberi salam kepada ahli kubur dan juga memberi salam kepada umi kita, ayah kita yang ada yang kita nak pergi ziarah tu, dan kita anjurkan untuk memohon keampunan kepada si mati tersebut dalam kubur. Ya Allah, ampunkanlah dosa ayahku, ya Allah, sebagai seorang anak, sebab doa anak ni memang sampailah kepada orang yang telah pun meninggal dunia. Okey, so apa sebenarnya, itu antara sunat-sunat yang kita boleh buat. Apa sebenarnya larangan-larangan dalam kubur ni yang kita perlu avoid bila kita ziarahi ni adalah kita jangan terlalu bergembira dekat kubur tu. Maksudnya nak bersembang kencang, bikin bimbang dekat kubur tu, tak boleh. Ajak kawan-kawan minum sama-sama, minum sambil tengok kubur kan, makan sama, tu tak boleh lah. Bawa makanan. So kita sekadar pergi ziarah kubur tu, dia macam ni je. Pergi ziarah kubur hanya untuk pertama mendoakan, yang kedua adalah untuk kita melawat, menziarah, dan juga ketiga adalah untuk kita sendiri rasa keinsafan tu. Sebab terapi terbaik kalau kita ni rasa kita, contoh kalau kita jadi malas nak beribadah, kita jadi macam malas nak macam penat dalam kita punya kehidupan, pergi kubur macam charge balik diri kita ni, aku ni kalau aku malas beribadah ni, one day aku dalam kubur dia juga, aku masuk dalam juga. So actually dia adalah terapi buat kita untuk kita jadi terbaik. Okay, satu Ustaz nak tanya, bercakap dengan kubur boleh ke? Contoh kalau kita pergi ziarah, kita pergi melawat kubur, contohlah siapa-siapa kawan kita ke, tu kita cakap dengan dia, cakap dengan kubur macam, Man, aku datang ni, kau macam mana, okey ke? Setengah orang ada macam tu, bukan saya cakap ni, tapi ada orang buat macam tu. So itu adakah dibenarkan ataupun macam mana? Okey, bercakap dengan kubur, bercakap dengan orang kat dalam kubur, itu tak menjadi masalah untuk kita bercakap dengan orang kubur. Bahkan orang dalam kubur tahu siapa yang ziarah dia. Mak ayah kita yang meninggal, dia tahu anak mana yang datang ziarah dia. Jadi sangat memerlukan doa-doa daripada anak-anak dia. Dan satu lagi yang kita tak boleh, yang tak dibenarkan, bukan berborak-borak, bercakap-cakap. Macam kadang-kadang kita pergi arwah kawan kita kan, pergi ke kubur, doakan kau okey ke dalam tu, just for the sake of macam kita nak borak tu, tak ada masalah. Yang tak boleh adalah untuk kita memuja kubur tersebut. Kalau kubur ni alim ulama ke ataupun kubur keramat kan, keramat ni, ini memang diharamkan dalam kita nak ziarah kubur. Itu memang totally haram, walaupun kubur itu adalah kubur wali-wali ataupun kubur ulama-ulama besar.
ilmuwan besar, walaupun mereka kubur-kubur ni dikatakan ada keramat apa semua, itu memang diharamkan untuk kita buat. Sebab kita takut akan jatuh syirik dekat situ. Satu lagi Ustaz, saya ada terdengar lah yang ni orang tua cakap, adakah betul benda ni kita tak boleh baca nama orang dekat kubur tu? Kita tak boleh pergi check satu-satu. Ni meninggal lah tarikh ni, nama dia ni. Orang cakap nanti kalau baca nama dekat batu nisan tu nanti cepat lupa. Betul ke? Itu confirm adat lah. Maksudnya itu adalah kefahaman yang tak ada pun dalam nas ataupun dalam mana-mana hadis ayat Quran. Mungkinlah saya tak tahu. Macam dia apa yang Syah sebut tadi tu, yang menjadi pantang larang orang-orang tua tu, dia macam seakan-akan pantang larang, jangan duduk atas bantal nanti bisul, jangan duduk depan rumah nanti orang tak masuk meminang. Dia lebih orang macam tu je. Dia sekadar adat, mungkin dia tak orang tua kita tak minta untuk kita nak pergi baca nama seorang-seorang tu supaya kita dapat meminimumkan masa kita dekat kubur tu. Tak ada nak pergi berjalan macam kat shopping mall, kat kubur-kubur tu kan. Dan itu just ingat mana lokasi kubur orang yang kita sayang tu, mak ayah kita tu. Itulah. Tapi kalau nak cerita pasal cepat lupa tu, dia tak ada hadis Nabi. Okey, saya terlepas tadi satu benda berkenaan dengan wanita yang didatangi haid, adakah boleh pergi melawat? Macam Ustaz kata tadi dalam kena keadaan bersih kan? Maksud bersih macam mana? Ataupun macam kalau dia dalam keadaan haid, boleh ke tidak? Okey, dalam keadaan tengah haid, datang haid, maksudnya bila dalam keadaan tengah datang haid, maksudnya dia berada dalam keadaan hadas besar. Jadi betul. Kalau dalam keadaan hadas besar ni, sebaiknya tidak dianjurkan untuk pergi ke kubur. Sebab apa? Sebab dia dalam keadaan tidak bersih. Jadi bila tak bersih ni, kita pun tahu tak bersih ni bukan hanya daripada segi kita kena gangguan ke, ataupun daripada segi persekitaran ke. Dia satu lagi yang kita concern adalah berkenaan dengan emosi. Kita pun tahu kalau wanita ni kalau datang bulan, datang haid ni emosi terganggu. Jadi mungkin kita risau bila pergi ke kubur, teringat balik kisah-kisah lama, sedih, takut dia meratapi, dia takut jadi apa yang Nabi bimbangkan dahulu, perangai orang jahiliah dulu. Nangis-nangis, meratak sampai koyak baju, koyak tudung, sebab teringat balik kesedihan sebab kehilangan orang yang tersayang. Faham? Alright. Jadi mungkin sedikit pencerahan tadi pun dapat clearkan kita semua bahawa sebenarnya yang pergi melawat di bulan hari raya tu, hari raya pertama tu adalah adat sebenarnya, bukan ibadat. Betul, right? betul. Jadi untuk yang terakhir dari Izhar, mungkin ada apa-apa pesanan untuk kita punya penonton-penonton Cool TV kita hari ini berkenaan dengan ziarah kubur juga sambutan hari raya sekarang ni. Okey, sebagai penutup ada dua pesanan untuk yang menonton kita dalam video ni. Yang pertama adalah orang yang akan betul-betul meraihkan kemenangan pada 1 Syawal adalah orang-orang yang betul-betul berkorban sepanjang sebulan Ramadan ni. Dia akan betul-betul rasa kemenangan tu. Jadi kalau nak rasa kemenangan dan keseronokan, kebahagiaan 1 Syawal tu, kena pulun betul-betul sebulan bulan Ramadan ni. Ustaz, saya ni kan ada hari-harinya tak boleh nak berpuasa Ustaz sebab datang bulan. Saya dapat rasa kebahagiaan dan kemenangan 1 Syawal tu sebab saya tak puasa sebulan. Tak ada masalah sebab walaupun kita masih tak boleh berpuasa disebabkan datang haid, tapi kita masih lagi boleh serve orang dengan makanan. Maksudnya kita bagi orang berbuka puasa dengan makanan yang kita masak. Kita masih lagi boleh memudahkan orang untuk beribadah. Contohnya bentangkan sejadah ke untuk suami ataupun anak-anak kita untuk solat. Ingatkan anak-anak untuk ni dah zuhur ni, tak zuhur lagi. Itu pun adalah salah satu untuk kita dapat kemenangan punya rasa tu bila 1 Syawal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam bulan Ramadan ini pastikan kita puasa sebab Tuhan, bukan sebab Ramadan. Kan kita biasa dengar orang kata bulan Ramadan ni tak boleh nak mencarut. Kita tak mencarut sebab Ramadan ke sebab Tuhan? Kan? Bulan Ramadan ni mana boleh bermaksiat. Engkau stop bermaksiat sebab Tuhan ke sebab Ramadan? Kita beribadah, buat baik, tinggalkan maksiat sebab bulan Ramadan, bukan sebab Tuhan. Sebab tu kenapa keluar je bulan Ramadan, syaitan balik.
Keluar je bulan Ramadan, perangai jadi balik. Sebab mungkin kita takut kita memperhambakan diri kepada Ramadan, bukan kepada Tuhan. Sebab itulah kenapa kita sentiasa diingatkan untuk memperbaharui niat kita untuk berpuasa. Sahaja aku berpuasa esok hari kerana Allah Ta'ala. Jangan kita puasa sebab Ramadan hanya makhluk Allah. Betul. Jangan beribadah sebab makhluk, beribadahlah sebab tuan pada makhluk tersebut, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kalau kita betulkan niat, bulan Ramadan ke tak Ramadan ke, kita tetap konsisten dengan kita punya akhlak dan juga kita punya ibadah, insyaAllah. InsyaAllah, betul Ustaz. Alright, jadi terima kasih kita ucapkan kepada Da'i Izhar atas perkongsian sebentar tadi. Jadi insyaAllah mungkin yang terakhir, Da'i, kita bagi peluang untuk Da'i nak sampaikan ucapan, mungkin nak sampai hari raya ataupun selamat puasa masih lagi boleh. Mungkin kalau nak hari raya terus, silakan. Okey, saya nak ucapkan selamat berpuasa kepada semua yang beragama Islam. Okey, dan juga saya nak ambil kesempatan ni lah, kalau ada yang kita tengok video ni masa 1 Syawal sebab nak check boleh jalan ke tak. Okey, saya nak ucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin, dan semoga kita mendapat takwa yang Allah janjikan. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan akan mendapat ijazah, satu sijil, namanya adalah sijil takwa. Kita berhati-hati dalam kehidupan kita. Okay, so jangan lupa untuk terus sokong Cool FM punya TV, subscribe, tekan butang loceng guys, gratis guys. Alright, so guys, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Da'i Izhar atas perkongsian dan juga sudi bersama meluangkan masa bersama dengan kita hari ini. Jadi insyaAllah next time kita akan jemput lagi Da'i Izhar. Terima kasih Da'i Izhar. Selamat Hari Raya juga. Thank you so much. Alright guys, so kita jumpa lagi next Cool TV bersama dengan saya Syah Sulaiman. Kalau ada apa-apa nak komen, boleh komen ke bawah. Kita jumpa lagi. Ciao, Assalamualaikum.